Suhaimi Sulaiman dan selamat bertemu dalam Google Hangout Tanya Najib Bajet 2013 dengan siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak. Selamat datang. Terima kasih. Pada mungkin Datuk Seri nak lambai pada mereka yang Bye, say hi to you guys. Apa khabar semua? Baiklah, pada 28 September baru-baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun membentangkan bajet 2013 di Parlimen. Dan fokus bajet 2013 adalah satu, merangsang aktiviti pelaburan, dua, memperkasa pendidikan dan latihan, tiga, membudayai inovasi, meningkatkan produktiviti, empat, konsolidasi fiskal dan mempercekapkan penyampaian perkhidmatan awam, dan lima, mensejahterakan rakyat. Dan pada malam ini kita ada ramai orang sebenarnya yang mahu mengambil bahagian dalam diskusi ini. Baiklah, saya perkenalkan mereka yang telah terpilih dari Miri Sarawak, Angelica Nubul Robin, seorang pelajar college dan itu dia Angelica. Dan seterusnya Ashraf bin Adlan. Ashraf ialah seorang usahawan dan juga aktivis muda. Beliau adalah ketua pegawai operasi The Hope Factory, datangnya dari Bukit Jelutong, Shah Alam, Selangor. Dan turut menyertai kita pada hari ini cukup menarik, dari United Kingdom, saudara Lee Yong Lik. Beliau bekerja di London sebagai seorang arkitek. Dan kita juga disertai dari Pulau Pinang, saudara Michael Teo Sulim. Beliau adalah seorang usahawan muda, beliau juga kolumnis, penulis, pengembara, sukarelawan dan datangnya dari Chiling Park Pride, Pulau Pinang. Dan juga kita akan berbincang juga dengan saudara Prajesh Prakash. Beliau adalah seorang pengurus acara dan juga pengimport barangan dan menjualkan barangan. Itu semua lah. Banyak soalan tentang import sebentar lagi agaknya. Dan beliau datang dari Bandar Laguna Merbuk, Sungai Petani, Kedah. Baiklah Datuk Seri, mula-mula bagilah saya tanya soalan kepada Datuk Seri sebab saya selalu perhatikan Datuk Seri selalu menggunakan media sosial seawal tahun 2008 kalau tak silap saya, dan inilah kesinambungan bagaimana untuk mendekati rakyat secara terus, membicarakan isu ekonomi lah, bola sepak dan juga Gangnam Style pun juga turut dibincangkan melalui Twitter Datuk Seri. Jadi persoalannya, dalam selepas belanjawan dibentangkan, bajet dibentangkan, ada perbahasan di media sosial dan ramai kata ini adalah orang kata bajet pilihan raya, it's an election budget. Jadi apakah sebenarnya cabaran menyediakan bajet sebelum pilihan raya? Ya, sudah tentu bajet kali ini memang sangat dinanti-nantikan dan akan dianalisa sedalam-dalamnya. Bagi setengah pihak, mungkin mudah kalau kita nak lemparkan ini sebagai election budget. Saya nak terangkan ada perbezaan antara konotasi election budget dan budget sebelum election. Ada beza sebenarnya. Bezanya macam ni maknanya election, budget before election disediakan kerana secara kebetulan inilah budget yang terakhir sebelum pilihan yang akan datang. Tapi kalau kita sebut dan kita labelkan ini sebagai election budget, dia membawa konotasi bahawa seolah-olah kita ketepikan segala-gala prinsip yang fundamental, seperti bajet yang berhemah, bajet yang berimbang, balance budget, bajet yang bertanggungjawab ataupun responsible budget, semata-mata kita nak meraih sokongan daripada rakyat. Jadi kalaulah ada pihak yang melabelkan ini, mengecapkan bajet ini sebagai election budget, maka itu tidak benar, kerana pada asasnya bajet ini adalah satu bajet yang fiscally responsible. Jadi ini disebabkan bahawa defisit kita semakin berkurangan. Saya boleh terima kalau defisit kita terus bertambah. Mungkin ada asas kalau ada mana-mana pihak yang
nak menidakkan bajet ini sebagai election budget. Tapi kalau bajet ini mengurangkan defisit kita, kalaulah bajet ini memberi insentif untuk sektor swasta, untuk pelabur, kalaulah bajet ini merangsangkan pertumbuhan ekonomi kita, memberi penekanan kepada pembangunan modal insan, memberi tumpuan juga pada inovasi dan produktiviti dan segala-gala lain yang terkandung dalam bajet ini yang memang begitu mendatangkan kebaikan kepada rakyat, kepada ekonomi negara kita, maka kita tidak boleh pada hemat saya melabelkan ini sebagai election budget. Malah saya duduk bilik dan saya duduk tengok semua para analis dari dalam dan luar negara, tak ada seorang pun yang kata ini fiscally irresponsible budget. Maknanya kalau nak katakan konotasi this is an election budget, maka para analis dalam dan luar negara telah pun menolaknya. Sebaliknya, bajet ini selain daripada memberi rangsangan-rangsangan kepada pertumbuhan ekonomi seperti mana yang saya sebutkan tadi dan mengurangkan defisit, tanggungjawab kerajaan seperti mana yang saya katakan awal-awal lagi, lebih kurang 4 tahun dulu, bila saya katakan rakyat mesti didahulukan. Jadi saya menterjemahkan gagasan itu dalam setiap kali kita membentangkan bajet. Cuma kali ini kebetulan sebelum pilihan raya diadakan. Itulah sebab hakikat sebenarnya yang perlu saya perjelaskan supaya semua orang faham bahawa bajet ini tujuan utamanya merangsangkan ekonomi ataupun memakmur negara dan mensejahterakan rakyat. Kita terus saja kepada soalan pertama. Saya rasa Angelica Nubur Robin dari Midi Sarawak telah pun bersedia. Silakan Angelica. Hai, salam Datuk Sri. Saya nak tanya, bagaimanakah bajet yang baru dibentang oleh Datuk Sri boleh memanfaatkan rakyat Malaysia, terutamanya di negeri Sarawak dan Sabah, khususnya mereka yang berpendapatan rendah? Terima kasih, Datuk Sri. Ya, ini memang kita punya tumpuan. Maknanya antara langkah-langkah kita untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah, utamanya kita mendefinisikan bahawa mereka yang pendapatan 3,000 seisi keluarga, kita akan bantu melalui bantuan rakyat satu Malaysia yang merupakan sambungan kepada BRIM 1.0. Sekarang kita buat BRIM 2.0. Kita di samping itu juga kita tambah lagi kepada bujang yang umur 21 ke atas yang pendapatannya 2,000 ke bawah juga akan dapat pemberian sebanyak RM250. Lepas itu kita bagi buku baca kepada pelajar-pelajar di tingkatan 6 dan institusi pendidikan tinggi. Kita juga beri RM100 kepada setiap pelajar di sekolah menengah dan sekolah rendah di seluruh negara, termasuk di Sarawak. Dan khusus untuk Sarawak, kita ada langkah-langkah tertentu seperti untuk cuba mengimbangkan harga barangan, terutama sekali barangan asas yang diperlukan oleh rakyat, supaya harga barangan itu dapat dikurangkan. Kalau tak dapat standing dengan Semenanjung, sekurang-kurangnya tak jauh bezanya. Dan ini kita sediakan peruntukan yang agak besar untuk tujuan tersebut bagi Sarawak dan Sabah, dan kita akan laksanakan program khusus ini. Dan di samping itu peruntukan yang kita masukkan dalam bajet tahunan untuk pembangunan luar bandar, untuk jalan, api, air, dan juga tangki air kita berikan pada kampung-kampung termasuk rumah panjang dan sebagainya. Jadi
pendek kata, bajet ini memang mengambil kira setiap kepulauan, setiap negeri, wilayah, dan dipersesuaikan kerana Sabah Sarawak ada kepulauan yang khusus yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan.